Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ya, gapo aku nak kali ni adalah aku nak satu video kisah seram. Okay geng, kisah seram bagi kali ni adalah berbeza sikit lain daripada yang lain, and iaitu kisah seram viewers. So korang dengarlah apa yang aku nak ceritakan pada kisah viewers ni, macam mana diorang bagi aku cerita pengalaman diorang kat aku, and aku just nak baca je lah apa kisah dia. So guys, korang jangan lupa like, comment, and share, and subscribe untuk aku buat video yang seterusnya. Tanpa membuangkan masa, jom kita get start. Okay guys, ni adalah daripada Swin. Okay, dia cakap by Swin, and kita tengoklah macam mana cerita dia. Okay, Raya tahun 2017. Dulu aku ni tengah habiskan cuti, sambil-sambil tu aku tunggu kenduri arwah atuk aku. Sampai habislah juga. Okay, dia tunggu. Okay, sebenarnya atuk aku ni dah 2 minggu meninggal, dan tinggallah 3 orang kat rumah arwah atuk aku. Yang ada kat rumah arwah atuk aku, pakcik, anak pakcik, aku yang seorang, okay, dan makcik akulah gitu. Okay, malam tu kita orang ni buat hal masing-masing. Aku kat bilik arwah, dan aku ni nak keluar dari bilik tu sebab aku lapar. So aku pergilah ke dapur. Tiba-tiba pakcik aku ni panggil aku sebab ada something. So pakcik aku ni bagi tahulah yang dia ni ada terdengar bunyi suara perempuan menangis. Weh, dengar suara perempuan menangis. Okey, suara perempuan menangis kat luar rumah. Tapi dia dengar bunyi tu kat dapur sebab dia baru je keluar dari dapur habis siap masak. Lepas tu aku pun terkejut lah apa yang pakcik aku cakap tu. Okay, aku macam tak percaya apa yang aku dengar dari mulut pakcik aku tu. Yelah kan, atuk aku ni baru je 2 minggu meninggal dunia, dan meninggal dunia dah tiba-tiba ada bunyi yang pelik kat rumah. Okay, faham? So aku pun pergilah turun ke dapur nak masak. Bila aku masak tu, tiba-tiba je ada benda keluar dari bilik air. Benda keluar daripada bilik air. Tapi masa tu aku tak berapa jelas tengok sebab aku tengah masak. Tapi aku boleh nampak benda warna putih tu. Dia boleh nampak benda putih daripada bilik air. Okay, bilik air tu dekat je tempat aku masak. Okay, masa tu aku tengok sausage yang aku tengah goreng. Oh, dia tengah goreng sausage. Tapi mata sebelah kiri aku ni nampak benda tu. Mata kiri dia menampak benda yang orang kata apa, nampak benda tu kan. Aku pun apa lagi, terus lagi aku tutup api bangkit sausage. Oh, itu tak, api dah ambil lah sausage tu kan. Ambil nasi terus naik keluar dari dapur sebab masa tu aku tak sedar hati. Aku terus masuk bilik makan. Dia masuk bilik and terus dia makan. Malam tu aku tak cakap apa-apa, malas nak bagi tahu pakcik apa yang aku nampak tadi. So agak menyeramkan jugalah bagi dia. Korang pernah tak alami macam ni kan? Kalau bagi aku tak pernah lagi lah seumur hidup sebab kedua-dua masih ada lagi. Okay, so kita pergi ke next viewers. Okay guys, next viewer adalah daripada Sofia. Okay, cerita dia macam ni. Masa kat asrama, aku pergi tandas bawah sebab tandas kat aras aku tak selesa sangat. Masa tu pukul 12 malam. Okay, 12 malam tu aku naik dom lewat. Lepas tu masa aku kat dalam tandas tu, aku dengar bunyi air macam ada orang buka air. Padahal semua dah naik dom, aku seorang je kat bawah. Okay, tandas tu pula sebelah ampayan. Aku keluar je dari tandas tu, aku nak naik tangga tu, aku nampak something kat ampayan. Aku apa lagi, terus pecut lah naik dom.
Lepas tu masa aku on the way ke dom, aku rasa macam ada benda ngintai aku. Uish, seram tu. Naik bulu roma aku siap. Dah lah tengah cuti time tu. Lepas tu pergi tandas seorang-seorang. Aku masuk je dom aku selubung terus sebab takutkan. Tapi bukan lemah semangat lah. Cuma time aku cuti memang sensitif kalau benda tu ada mesti naik bulu roma. Okay. Malam tu aku tidur dalam pukul 3 pagi. Terbagi lah kan. Sebab anjing bising lagi lah. Aku seram. Oh memang benda tu kalau ada benda tu mesti ada anjing. Mesti anjing tu nampak. Aku tak tahulah. Lepas tu malam esok pula ada kes histeria kat dom aku. Masa tu aku kat bilik. Just aku tak tahu apa-apa. Setiap kali kalau ada kes mesti aku tak ada kat dom. Kalau ada kes dia mesti orang yang kena histeria pandang-pandang aku. Pandang-pandang dia. Aku pelik lah juga. Lepas tu hari kat asrama aku pernah kena kacau. Macam aku ajak member aku teman. Tapi sebenarnya bukan member aku yang teman. Tapi benda tu. Wih, ish. Aku pelik lah time tu. Aku masuk dom. Aku tanyalah kenapa tinggal aku kat tandas seorang. Lepas tu dia kata, dia tak jumpa pun aku. Aku pun terdiam lah time tu. Lepas tu diorang cakap, diorang nampak aku jalan seorang. Cakap diorang nampak aku jalan-jalan seorang. Cakap seorang-seorang kat tandas. Jalan seorang-seorang, cakap seorang-seorang. Maknanya dia cakap dengan benda tu lah. Kau rasa aku ajak siapa? Aku cakap dengan siapa? Dah banyak kali aku cakap seseorang. Aku ingat aku cakap dengan orang, tapi aku cakap dengan benda tu. Wih, bagi aku agak seram jugalah. Sebab first dia nampak benda tu, and ada second pula asrama ni pula dia cakap dia cakap seorang-seorang. Dia cakap dengan benda tu. Bukan kawan dia tapi benda tu. Kau faham tak? Okay, jom kita pergi ke next. Okay. Okay guys, so yang ketiga. Okay, aku just translate lah. Ni bahasa Kelantan punya. Okay, dia macam ni. Kawan aku ni, Azri, dia dia dulu di asrama di KB Kerai, Kuala Kerai, Kelantan. So dia pernah ni ketika satu dom mesti ada kawan-kawan dia kan. Kawan-kawan dia tu balik kampung ketika cuti sekolah. So tinggallah dia seorang dalam bilik. Bila dia dalam bilik, time dia nak tidur tu ada benda yang tindih dia. So dia cakap mulut tak boleh nak buka. Dia rasa benda sakit dada, senak sakit dada. Lepas tu mata je boleh buka. Bila mata dia buka tengok atas pada tu, rupa-rupanya ada benda tindih tu warna hitam. Benda tu warna hitam yang tindih dia. So dia rasa ya, walaupun dia simple and agak menarik ya, agak seram juga bagi aku. Benda tu tindih dia masa dia tidur, keseorangan diri dalam bilik. Memang seram lah. Benda tu pula warna hitam. Seram bagi aku, seram lah. Okay, so kita pergi ke next, number 4. Okay. Masa tu tingkatan 3 kalau tak silap lah. Biasalah pergi sekolah tu kena awal. Okay. Pernah je nampak kat koridor blok C kat tandas hujung. Okay. Ada dengar suara budak nangis. Time tu badan aku memang lemah, so boleh nampak lah. Tapi sebelah kiri mataku je mampu lihat. Memang sebelah kiri je yang selalu nampak sebelah kanan tak, memang kiri selalu Okay. Kalau korang tahu sebelah kiri tu, cuba komen lah. Aku tak tahu sangat. Sebelah kiri tu memang nampak So okay, ada je perasaan kelibat-kelibat benda tu. Time kena histeria masuk ujian percubaan. Sebab betul-betul dia tunjuk muka buruk sebelah. Memang tak boleh perin lah. Dah merata-rata pergi rubat. Sekarang Alhamdulillah tak seteruk dulu. Kalau nampak pun sama-sama. Orang yang pernah ngata kita gila masa tu, serius lah orang dulu. Dia lemah semangat. Lepas bila kawan-kawan ejek dia kan, dia ngata-ngata orang gila tu. Memang kesian lah dia. Bercakap sorang-sorang, menjerit tanpa sebab. Dia orang tak pernah rasa diganggu macam mana aku pernah alami. Benda yang paling aku takut, benda yang paling aku takut, benda yang paling aku tak nak tengok, aku nampak
aku nampak. Kalau siapa pernah ada kat situasi aku, korang tahulah berasa ditakuti. Yang benar bercerita Nurul Huda binti. So memang pasal sekolah ni memang seram lah, agak aku seram lah bagi aku. Okay, so kita pergi ke cerita. Aku rasa satu lagi last. Bukan yang ni, kira dua last lah. Yang ni dua last sebab tak nak panjang sangat cerita. Kita akan pergi ke next. Assalamualaikum. Di sini aku nak kongsikan sikit pengalaman aku bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan di hospital. Okay. Kejadian ini berlaku masa aku dapat shift malam. Okay. Kiranya di Pak Gad lah, Mat Gad. Okay. Dipendekkan cerita, sewaktu aku meronda di kawasan menuju ke bilik mayat yang terletak di bangunan paling hujung. Asal pergi hujung tu ambil masa dan beberapa langkah jugalah untuk sampai di bilik berkenaan. Tiba-tiba langkah aku terhenti sewaktu memandang ke arah hadapan. Wajah aku seakan disimbah air panas apabila terpandang kelibat seorang wanita berpakaian wat duduk seorang. Seorang diri di bangku yang disediakan di hadapan rumah mayat. Aku terkejut dan langkah termati. Aku merenung ke arah kelibat tersebut. Aku cuba beritahu hati aku itu bukan hantu dan kemungkinan pesakit tersesat. Maybe lah pesakit kan. Dalam kepala kita memang kedua pilih, hantu ataupun orang. Lalu menuju ke arah wanita tersebut. Namun sewaktu menghampiri bangku di mana wanita tersebut duduk, tiba-tiba muncul kepulan asap halus dari arah wanita tersebut. Asap tu. Aku cuba mengesat mata berkali-kali apabila melihat wanita tersebut tiba-tiba hilang bersama asap yang muncul entah dari mana datangnya. Melihat keadaan begitu, aku tidak terfikir apa lagi, berlari meninggalkan rumah mayat dan pergi ke arah bilik kecemasan hospital. Aku duduk sampai pagi dekat kecemasan dengan rakan kerja tanpa sepatah ayat pun keluar dari mulut aku. Bila ditanya kenapa, aku hanya mampu diam menggigil ketakutan dan tutup mata. Masa itu memang tak nak tengok siapa pun, nak buka mata pun takut sangat. Tunggu, hari pun siang. Shift aku pun tamat. Okay. Keesokan hari aku demam panas sangat. Family aku bawa aku pergi hospital. On air 2 botol, lepas tu on air ke on air. Okay, tak apalah. Lepas tu baru aku ceritakan dekat family dan semua pengawal apa yang berlaku malam tu dan ambil keputusan untuk berhenti kerja. Okey, itu je cerita aku nak kongsikan, walaupun seram mana, tapi bagi aku seram yang tak maaf sebab aku laluinya. Sekian. Bye moin. Okey. So kita pergi ke yang last punya. Pada ketika itu, alkisah bermula apabila ayahku mengajak untuk pergi ke bukit untuk melihat kawasan tersebut. Okey, bukit. Maybe dia mendaki bukit, aku tak tahulah. Terjadi petang hari pada waktu maghrib. Waktu petang, kami berangkat pergi menaiki pemancu 4 roda berwarna merah. Okey. Suasana waktu itu agak tenang dan damai juga di jalan raya, agak riah. Kesibukan kereta di jalan. Malah ada juga lori dan trailer lalu di kawasan itu. Berapa puluh minit kemudian, kami sampai satu kampung yang terpencil. Kampung? Kami tiba di satu tempat yang begitu ganjil, di mana satu rumah yang usang ditinggal lama sudah tidak dipenghuni. Kami tidak terlalu lama di situ disebabkan hari sudah gelap. Selesai kerja, kami pun berangkat pulang. Aku merasai sesuatu yang mengekori daripada bila aku toleh ke belakang. Aku mendapati tiada apa-apa pun. Mungkin permainan perasaan bahawa tiada orang di kawasan rumah yang usang itu.
Tanpa hiraukan, aku terus masuk ke dalam kereta untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah, tiada yang berlaku masuk di dalam rumah seperti biasa. Ketika aku hendak mandi sambil menyanyi, tiba-tiba ada kelebat jubah putih. Aku tidak terlalu jelas. Dia menurung pada arah tangga rumah aku. Aku pun menjerit ketakutan hantu. Aku lari masuk ke dalam bilik. Setelah itu ayah dan ibu aku mendengar aku menjerit, bertanya kepada aku apa yang kau nampak. Okey. Itulah tak baca pendinding diri masa masuk ke hutan. Dah kena usah. Ibuku kemudian ayah menaungkan azan. Pada ketika itu malah tiada apa pun yang berlaku. Mungkin benda sudah pun pergi. Aku masuk dalam bilik tukar pakaian dan terus tidur. Pada keesokan harinya, aku dan ayahku pergi jumpa perubatan tradisional atau Tok Bomo untuk cek keadaan diriku dan apa yang berlaku. Mujurlah Tok Bomo bilang benda itu ikut sahaja dan diberikan air ruqyah untuk dibina. Alhamdulillah kembali seperti biasa. Sekian, terima kasih. Okey, ini memang daripada Suhaimi, and so korang faham sendiri memang seram. So itu sajalah kisah seram viewers aku untuk kali ini. Kalau perlu diperbaiki lagi, korang just komen lagi. Komen. Banyak lagi kisah seram viewers, tapi untuk part 2 nanti aku akan buat. Untuk part 2 aku nak, kalau boleh untuk part 2 kan, kalau boleh 1k viewers and like tu lebih kurang 100 like lah kan. Takkan tak ada muka kot bagi aku kan. So itu saja video kali ni. Memang seram bagi aku, semua seram. Yang pertama seram adalah bila di hospital tu lah seram bagi aku lah. Yang lain tu agak simple. Dia seram tapi dia simple bagi aku. Okay, so itu saja video kali ni. Korang jangan lupa like, comment and share and subscribe untuk aku video seterusnya. So jumpa next video. Assalamualaikum, peace, check it out.